Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya Azwa Syafika merupakan moderator anda pada hari ini. Saya harap para penonton berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton forum pada hari ini. Pasti anda tertanya-tanya, apakah topik yang kita akan kupas pada hari ini? Siapakah ahli panel kita yang segat dan cantik ini? Pertama sekali, saya akan memperkenalkan 4 ahli panel kita yang bijaksana ini. Yang pertama adalah Encik Wan Syakir bin Wan Ismail. Encik boleh lambai sikit? Seterusnya, Encik Muhammad Nur Aiman Ashraf bin Syaiful Izam, Cik Siti Nur Hidayah binti Osman, dan Cik Siti Salwa binti Amir. Anda semua mesti tertanya kan, apa yang akan kupas oleh mereka? Hari ini kita akan bawakan forum yang bertajuk Uniknya Bahasa Terselah Budaya, Mekar Industri Perfilman Tempatan, Diversiti Bahasa dalam Adenan Sempit 2. Objektif forum ini dilakukan adalah untuk memberi pengetahuan kepada hadirin berkaitan penggunaan bahasa dalam dunia perfilman termasuklah lorat, bahasa rojak, bahasa pasar dan bahasa asing. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk membuka minda pendengar tentang mentaliti sebahagian masyarakat yang memandang rendah tentang penggunaan bahasa yang semakin lapu. Tanpa buang masa lagi, saya akan mempersilakan panel yang pertama iaitu Cik Siti Nur Hidayah untuk menghuraikan berkaitan penggunaan bahasa lorat. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi yang cantik murid pekerti membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Logat adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Logat juga dapat disebut sebagai dialek atau aksen. Logat dapat berbeza-beza antara satu wilayah dengan wilayah lain, bahkan dalam satu negara yang sama. Dipetik dari Pustaka 2017 dalam konteks rasmi, individu sememangnya digalakkan untuk menggunakan bahasa Melayu yang rasmi. Banyak perkataan-perkataan logat yang dapat dikesan di dalam filem Adnan Sempit 2, lebih-lebih lagi dari watak bernama Bobby yang dilakonkan oleh Along Cham. Penggunaan logat Kedah kerap kali dikesan di dalam filem tersebut. Penggunaan logat di dalam filem kerap kali didengar kerana ia akan menunjukkan keunikan variasi bahasa di Malaysia. Namun, perkara ini akan menjadi ikutan lebih-lebih lagi kepada kanak-kanak yang menonton filem seperti ini dan cenderung untuk menggunakan perkataan logat tersebut di dalam kehidupan seharian justru memberi kesan kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul. Sebagai contoh, apa hang ni wak? Apa hang ni wak? Hang nak makan burger pilah buat sendiri. Aku letih ni, bagi aku tidur Ustaz. Itu sebagai contoh. Okey. Contoh pertama logat yang digunakan adalah perkataan hang, tidur dan sat. Tiga perkataan ini merupakan logat Kedah yang membawa maksud kepada awak, tidur dan sebentar. Contoh kedua logat ialah perkataan awat yang membawa maksud kepada apa. Berdasarkan contoh, dapat kita lihat bahawa perkataan logat sangat berbeza dengan bahasa Melayu rasmi dan ia boleh menyebabkan kesukaran kepada penonton dan pendengar untuk memahami maksud yang disampaikan, lebih-lebih lagi jika pendengar dan penonton datang dari negeri yang berbeza. Kadang-kala, ia menimbulkan salah faham, justru menyebabkan pertelingkahan dan merosakkan bahasa dan penggunaan bahasa. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Siti Nur Hidayah. Dapat kita simpulkan bahawa perkataan lorat sangat berbeza dengan bahasa Melayu rasmi dan ia boleh menyebabkan kesukaran kepada penonton dan pendengar untuk memahami maksud kerana kita semua pasti datangnya daripada negeri yang berbeza-beza. Seterusnya, saya ingin bertanya pendapat daripada Cik Siti Salwa berkenaan dengan bahasa rojak. Boleh Cik Salwa terangkan sedikit mengenai perkara ini? Okey, terima kasih kepada saudari moderator kita itu Cik Azwal akan soalan yang ditujukan dan itikad saya untuk memberi sedikit ulasan bagi menjawab soalan yang diberikan. Bahasa rojak merupakan bahasa campuran antara lebih daripada satu bahasa dan dapat dinilai daripada dua sudut pandangan. Bahasa rojak ini sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya dalam kalangan remaja zaman sekarang. Bahasa rojak yang sering kali kita dengar dalam perbualan harian ialah gabungan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris seringkali kita dengar kerana ia merupakan bahasa kedua di Malaysia.
Penggunaan bahasa rojak sering digunakan dalam industri perfilman kerana sifatnya yang mampu menarik minat pendengar. Di dalam filem Adenan Sempit 2 sebagai contoh, penggunaan bahasa rojak kebanyakannya digunakan oleh pelakon utama, namun pelakon-pelakon tambahan juga turut menggunakan bahasa rojak. Sebagai contoh, perkataan yang digunakan adalah "Lu kena start sekarang". Ini merupakan salah satu bahasa rojak yang digunakan dalam filem Adenan Sempit 2. Penggunaan perkataan bahasa Inggeris seharusnya digantikan kepada bahasa Melayu yang lebih sesuai seperti start ditukarkan kepada mula. Campuran bahasa ini mampu merosakkan bahasa kerana ia melahirkan individu yang lebih cenderung untuk menggunakan bahasa rojak. Campuran bahasa ini mampu merosakkan bahasa kerana ia akan melahirkan individu yang lebih cenderung untuk menggunakan bahasa rojak. Pada zaman kini, anak-anak muda mudah terikut dengan budaya yang mereka merasakan ianya normal, akan tetapi ianya dapat mengancam kedudukan bahasa Melayu. Oleh itu, ia akan menyebabkan penggunaan bahasa Melayu standard ini dipandang remeh dan tidak akan dihiraukan kerana terikut-ikut akan penggunaan bahasa rojak, justru menyebabkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi lama-kelamaan akan terancam. Okay, saja daripada saya. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih Cik Siti Salwa atas penerangan berikut. Dapat saya petik daripada pernyataan Cik Siti Salwa tadi, penggunaan bahasa rojak yang berluasa dapat mengurangkan penghargaan kepada diri sendiri, lebih-lebih lagi dalam penggunaan ungkapan dan bahasa. Seterusnya, saya ingin meminta pandangan daripada Encik Muhammad Noaiman berkaitan bahasa pasar. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Cik Azwal Syafiqah selaku moderator kita pada hari ini, barisan panel yang dihormati dan disegani serta penonton yang menyaksikan kita punya forum pada malam ini. Jadi seterusnya kita beralih kepada perkongsian yang seterusnya, iaitu bahasa pasar. Jadi apa itu bahasa pasar? Bahasa pasar secara amnya ialah bahasa yang terdiri daripada perkataan-perkataan Melayu tetapi menggunakan ragam bentuk bahasa ayat bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Bahasa pasar juga bermaksud bahasa yang digunakan oleh penutur yang dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Penggunaan bahasa ini tidaklah begitu dramatis memandangkan bahasa ini mengabaikan nahu bahasa ibunda dan mengikut telo bahasa tersebut. Bahasa pasar juga dikenali sebagai bahasa kacukan kerana salah satu sifat ragam bahasa ini ialah sifat kacukannya. Di dalam bahasa pasar ini, terdapat banyak unsur-unsur bahasa yang asing digunakan oleh masyarakat majmuk kita dalam menjalani kehidupan seharian mereka bersama masyarakat setempat. Jadi, penggunaan bahasa pasar yang diguna pakai dalam filem Adenan Sempit 2 ini boleh dilihat apabila ia ditutur oleh Shahrizi Sam yang memegang watak sebagai Adnan sebagai pelakon utama serta Yana Samsudin yang memegang watak sebagai Wawa. Hal ini menunjukkan bukti jelas bahawa hubungan sosial antara masyarakat majmuk Malaysia begitu erat sehinggakan masyarakat kita gemar menggunakan bahasa pasar ketika berkomunikasi antara satu sama lain sehingga tidak sedar akan kesalahan tata bahasa yang dilakukan. Jadi, antara contoh bahasa pasar yang diguna pakai dalam filem Adenan Sempit 2 adalah kasih bapak lu bising serta lu jual burger ke lu jual barang burger. Berdasarkan dua dialog tersebut, ia jelas menunjukkan bahawa terdapat campuran pertuturan antara kaum Melayu serta kaum Cina yang sedikit sebanyak menghakis keindahan bahasa ibunda kita, memandangkan ia telah dicampur aduk dengan bahasa lain. Oleh itu, ia akan berlaku sedikit salah faham bagi sesetengah pihak memandangkan ada di antara mereka yang tidak arif atau terbiasa dengan penggunaan bahasa pasar dalam kehidupan seharian mereka. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Noaiman di atas penjelasan yang cukup teliti itu tadi. Bahasa pasar akan merosakkan keindahan bahasa ibunda dan menyebabkan berlaku sedikit salah faham bagi sesetengah individu. Saya ingin bertanya kepada ahli panel seterusnya iaitu Encik Wan Syakir bagi menjelaskan mengenai bahasa asing. Dipersilakan. Assalamualaikum kepada Cik Moderator kita, Cik Azwal Syafiqah dan barisan panel-panel dan penonton-penonton yang saya kasihi sekalian. Saya akan
sambung dengan bahasa asing. Bahasa asing ditafsirkan sebagai bahasa selain bahasa ibunda yang biasanya dipelajari secara formal atau sebaliknya. Bahasa asing merujuk pada bahasa yang bukan bahasa ibu seseorang atau bahasa rasmi suatu negara. Bahasa asing dapat berasal dari negara lain, bahkan dari wilayah yang berbeza dalam satu negara yang memiliki sistem tata bahasa yang berbeza dari bahasa ibu atau bahasa rasmi yang digunakan. Dalam filem Adenan Sempit 2, penggunaan bahasa asing yang digunakan pakai amatlah kerap dan hampir dituturkan oleh setiap watak yang terlibat dalam filem ini. Jika diperhalusi dengan lebih mendalam, ia sedikit sebanyak mencacatkan filem ini, memandangkan melihat kepada penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, yang digunakan menggelamkan sedikit filem ini sebanyak filem di Malaysia jika dilihat dari segi penggunaan bahasa yang digunakan. Berikut merupakan contoh penggunaan bahasa asing khusus bahasa Inggeris dalam filem Adenan Sempit 2. Terdapat 2 contoh yang menggunakan bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris dalam filem ini. Antaranya adalah I miss you too Papa dan Can you transform. Pada pendapat saya, I miss you too Papa, boleh je kita menggunakan bahasa ibunda kita. Contoh, saya rindukan Papa juga. Jadi bagi saya, ia tidak menjadi satu keperluan kepada kita untuk menggunakan bahasa asing dalam pertuturan seharian. Itu saya dari saya kembali kepada Cik Moderator kita, Cik Azwal. Terima kasih Encik Wan Syakir. Penggunaan bahasa asing ini sedikit mencacatkan industri perfilman kerana kita sepatutnya menggunakan medium perfilman bagi memartabatkan bahasa Melayu. Saya pasti bahawa jika kita perhalusi dan memartabatkan bahasa Melayu baku, kita pasti akan memperoleh pelbagai faedah. Bolehkah jika saya minta Cik Sawa untuk menghuraikan sedikit sebanyak tentang faedah bahasa Melayu baku? Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator kita itu Cik Azwal kerana memberi peluang kepada saya untuk mengutarakan sedikit pendapat. Berbalik kita ke soalan yang utarakan, iaitu faedah penggunaan bahasa Melayu baku. Di sini saya ingin menekankan satu isi tentang faedah penggunaan bahasa Melayu baku di Malaysia. Dengan penggunaan bahasa Melayu baku secara besarnya dapat kita lihat adalah ia dapat menyatukan masyarakat serantau seperti negara Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam dan banyak lagi. Hal ini sebenarnya jika kita meluaskan pandangan, ia dapat meningkatkan solidaritas antara pelbagai etnis dan kelompok sosial. Seperti kita tahu, Malaysia ini terkenal dan dikenali oleh negara luar tentang kepelbagaian kaum dan budaya yang ada di Malaysia ini yang dapat menarik masyarakat luar seperti pelancong kerana mereka melihat Malaysia ini sebuah negara yang unik yang mempunyai pelbagai kaum. Jadi jika bahasa Melayu ini diseragamkan dan digunakan oleh semua penduduk di Malaysia ini yang mempunyai pelbagai kaum, ia sebenarnya dapat menguatkan lagi hubungan antara kaum seperti Melayu, Cina dan juga India. Dari sini dapat kita praktikkan dalam diri kita sendiri untuk tidak kekok dalam berbahasa Melayu dengan masyarakat luar. Dengan cara ini, bahasa Melayu akan digunakan oleh pelancong-pelancong luar juga. Selain itu, seperti yang kita tahu bahawa hubungan antara Malaysia dan juga Filipina agak sedikit tegang ekoran daripada perbalahan dalam perebutan tanah oleh masyarakat Sulu. Jadi di sini, jika bahasa Melayu baku ini digunakan dan diamalkan dalam pertuturan kehidupan seharian kita oleh semua masyarakat serantau, ia secara sedikit dapat mengelakkan dan mengurangkan sedikit rasa kebencian yang ada dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga kepada rakyat Filipina. Jadi saya rasa itu sahaja pendapat saya. Saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih Cik Sawa. Menurut Cik Sawa tadi, penggunaan bahasa Melayu akan memberikan penyatuan kepada masyarakat serantau. Bagaimana pula dengan pendapat Cik Hidayah? Terima kasih moderator.
memberi saya peluang untuk memberi sedikit perkongsian terhadap kesan. Okey. Kesan lain daripada bahasa tersebut, kita boleh meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Okey. Kesan penggunaan bahasa Melayu baku ini, kita dapat meningkatkan lagi komunikasi yang lebih efektif kerana penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi seharian semakin berkurang kerana masyarakat lebih menggunakan bahasa rojak. Hal ini kelihatan lebih jelas bahawa anak-anak muda zaman sekarang tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu dalam tutur bahasa seharian. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dengan memberi pendidikan awal kanak-kanak supaya kanak-kanak terbiasa menggunakan bahasa Melayu daripada kecil. Ibu bapa zaman kini telah meninggikan martabat bahasa asing seperti bahasa Inggeris dengan mengajar anak-anak bertutur sejak dari umur 3 tahun. Okey, hal ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat kini tidak mementingkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam komunikasi seharian. Dengan penggunaan bahasa Melayu yang digunakan dalam komunikasi dan kehidupan seharian, ia dapat menguatkan lagi penggunaan bahasa Melayu dan ini dapat mengelakkan ianya lapuk ditinggal zaman. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Hidayah. Dapat kita simpulkan, jika kita memartabatkan bahasa Melayu, kita juga akan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Tidakkah anda terfikir bagaimana pula langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu ini? Oleh itu, bolehkah saya minta Encik Aiman untuk mengupas berkaitan perkara ini? Baik, terima kasih kepada pengerusi majlis. Seterusnya kita balik kepada langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jadi antara langkah yang boleh diguna pakai untuk memartabatkan bahasa Melayu ini antaranya adalah pemartabatan di media massa. Jadi seperti yang kita tahu, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk persepsi dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Pertama sekali, untuk memastikan pemartabatan bahasa Melayu adalah penting untuk menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dan formal dalam semua platform media massa seperti surat khabar, majalah, radio serta televisyen. Ini termasuk pemilihan perkataan yang sesuai, tata bahasa yang betul serta mengelakkan daripada menggunakan penggunaan bahasa rojak yang mungkin merosakkan kualiti bahasa Melayu itu sendiri. Selain daripada itu, program-program yang khusus yang memfokuskan kepada meningkatkan kefahaman masyarakat tentang bahasa Melayu juga perlu diadakan untuk menanam kesedaran dalam setiap diri masyarakat kita sendiri. Selain daripada itu, program pendidikan dan kebudayaan dalam bahasa Melayu juga boleh disiarkan atau dicetak untuk memberi penekanan kepada nilai-nilai budaya dan kepentingan penggunaan bahasa kebangsaan. Ini bukan sahaja dapat memartabatkan bahasa kebangsaan, tetapi juga dapat memupuk kesedaran tentang identiti kebangsaan dan warisan budaya yang terkandung dalam bahasa Melayu kita. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih Encik Aiman. Penggunaan media massa yang meluas sekarang ini perlu diambil kira dan kita harus menggunakan medium tersebut dengan sebaiknya. Bagaimana pendapat Encik Syakir pula? Okay, terima kasih kepada Encik Moderator. Saya sangat-sangat setuju dengan pandangan Encik Aiman. Namun saya ada sedikit tambahan mengenai langkah yang perlu diambil. Okey. Pertama sekali adalah kempen kesedaran masyarakat. Dari segi strategi yang penting untuk memastikan pemahaman dan sokongan rakyat terhadap penggunaan bahasa Melayu. Antaranya, kempen ini boleh memfokuskan kepada penggunaan bahasa dalam kehidupan harian, seperti di tempat kerja, di rumah dan semasa berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui pelbagai medium komunikasi, termasuk media massa dan media sosial, masyarakat dapat diberi kesedaran tentang kepentingan dan keunikan bahasa Melayu. Di samping itu, program pendidikan awam boleh diadakan untuk memperkukuhkan pemahaman masyarakat tentang nilai budaya dan identiti yang terkandung dalam bahasa Melayu. Sekolah-sekolah dan pusat pendidikan boleh memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat ini dan memastikan generasi muda memahami dan menghargai bahasa ibunda mereka. Akhir sekali ialah pelaksanaan polisi bahasa. Penetapan dan pelaksanaan polisi bahasa adalah langkah strategik yang harus diambil oleh pihak berkuasa atau kerajaan. Pertama adalah
penting untuk menetapkan polisi bahasa yang jelas dan komprehensif, termasuk syarat-syarat penggunaan bahasa Melayu dalam perundangan, pentadbiran dan sektor perkhidmatan lain. Polisi ini perlu mencerminkan komitmen kerajaan terhadap pemartabatan bahasa Melayu. Tambahan pula, galakan perlu diberikan kepada organisasi dan syarikat untuk mematuhi polisi bahasa ini. Ini boleh termasuk insentif atau pengiktirafan kepada mereka yang aktif dalam penggunaan dan memartabatkan bahasa Melayu. Pihak berkuasa juga perlu memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan program ini dari masa ke masa. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator kita, Cik Azwal. Terima kasih Encik Wan Syakir. Benar sekali apa yang diperkatakan Encik Syakir itu tadi. Jika kita ingin bahasa Melayu dimartabatkan, kita perlu membuat kempen kesedaran masyarakat dan melaksanakan polisi bahasa. Saya rasa sampai di sini sahaja forum kita hari ini. Sebagai penutup kata, saya akan memberi sedikit informasi mengenai apa yang kita dapat hari ini. Saya pasti forum yang dilakukan ini sedikit sebanyak akan memberi impak kepada kita semua terhadap penggunaan bahasa dalam dunia perfilman. Seterusnya, huraian mengenai lorat, bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa asing, kesan serta langkah yang telah kita bincangkan tadi haruslah kita semua fahami secara mendalam dan meluas agar maklumat yang ingin disampaikan dapat difahami dengan baik. Selain itu, forum ini juga secara tidak langsung dapat membantu para panel serta pendengar mengetahui penggunaan bahasa dengan betul untuk membantu meningkatkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam dunia perfilman. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada para panel yang bijaksana atas kupasan yang sangat bermakna tadi. Tidak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada para hadirin yang sedang menonton dan mendengar forum kali ini. Sekian, bertemu lagi kita di lain hari dengan tajuk yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.